Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Okey, seperti yang saya janjikan, channel YouTube saya ni saya akan banyak berkongsikan tentang ilmu-ilmu dalam forex. Okey, so malam ni saya akan mulakan dengan pembelajaran asas lah. Sebab pada saya, dalam membuat sesuatu perkara, kita kena mahir dalam asas dululah. Kalau kita tak kuat dalam asas, so mungkin benda lain akan jadi cacah merebah lah. Okey. Dan saya akan cuba buat pendekatan di mana kita akan belajar. Jadi dengan keadaan saya dan kesihatan saya ni, saya akan luangkan lebih banyak masa untuk berkongsi ilmu, dan siapa tahu benda ni akan memberi manfaat pada saya di akhirat kelak. Kita pun tahu bila kita meninggal dunia nanti, ada 3 benda yang akan backup kita. Dan salah satunya ialah ilmu yang boleh memberi manfaat pada orang lain lah. Dia tak semestinya ilmu forex. Apa saja ilmu yang kita bagi ke orang, selagi ilmu tu memberi manfaat pada orang tu, insyaAllah pahala tu akan sampai pada kita. Okey. So insyaAllah Jadi jom kita mulakan kelas kita pada malam ni, ialah untuk mengenali dulu apa itu foreign exchange. Sebelum tu kita layan intro dulu. Lebih pada education lah. Right. Baiklah, nama saya Hasma bin Ramli. Nama ini juga yang saya gunakan pada Facebook saya, dan cuma Instagram saya guna im.asma. Okay, forex. Apa itu yang dimaksudkan dengan forex ni? Forex ni adalah singkatan kepada foreign exchange. So foreign exchange ni dalam bahasa Melayu dia, kita gambarkan dia sebagai pertukaran mata wang asing. Bukan makhluk asing, pertukaran mata wang asing. Dan pertukaran mata wang asing ni, ada statistik mengatakan dia bertransaksi setiap hari sebanyak lebih kurang USD 5 trilion. Oh, banyak tu. 5 trilion ni banyak. Kalau kita dapat 5 trilion, saya ingat muntah, makan tak habis lah. So jadi bila kita dengar transaksi yang tinggi, iaitu sekitar USD 5 trilion, jadi dia akan menjadi satu lubuk untuk kita masuk dalam tu, untuk kita menjana pendapatan lah. Tapi di waktu yang sama, kita kena faham bila kita masuk ke dalam lubuk yang sebegitu besar, so potensi untuk kita kena pijak, kena himpit, tersepit sesak nafas tu ada. So jadi dalam arti kata lain ialah foreign exchange ni juga ialah satu industri yang berisiko. So jadi kalau anda seorang yang ada duit 200, kemudian nak masuk forex, kemudian bila hilang 200 tu, boleh menyebabkan anda jadi mental, ataupun boleh membuatkan anda jadi gila atau sewel. So jangan sekali-sekali melibatkan diri dengan forex. Bukanlah saya nak maksudkan kalau lebur 200 tu macam tak ada rasa apa-apa. Cuma kita kena faham, bila kita duduk di dalam industri yang berisiko, ialah potensi untuk kita kehilangan keseluruhan tu ada. Dan potensi kehilangan keseluruhan tu bergantung kepada attitude kita. Sebab kalau kita bandingkan dengan attitude orang yang berjudi, bila dia kalah, dia akan marah. So kita tak nak jadi orang yang ada attitude yang sama dengan orang yang berjudi. Kita ada attitude orang yang matang, matured, dan faham, oh this is forex. Aku dah faham segala-galanya dan bawa aku masuk, dan bawa aku belajar untuk menjadi seorang forex trader.
Okey. Alright, bila kita sebut foreign exchange ni, perkataan kat belakang pun kita dah dengar dah. Dia dipanggil exchange. Maksudnya dia mesti ditukarkan. So, benda yang bila kita nak ditukarkan ni, dia mesti wujud dalam nilai lebih daripada satu. Kalau kita nak tukar satu je, nak tukar dengan apa? Kan? So, jadi dia mungkin akan ada dua. Ha, sebab dia mesti, istilah tukar ni mesti ada dua barang. 3, 4, 5, 6, 7, 8 barang pun boleh tukar. Cuma untuk mencukupkan konsep pertukaran tu, dia mesti ada dua. Dia mesti ada dua. Jadi di dalam foreign exchange ni, pertukaran antara dua tu dipanggil pasangan lah. Ataupun pair. Pasangan pair. Sama lah macam sistem barter satu ketika dululah. Kalau saya ada sekampit beras. So, saya nak tukar, mungkin saya boleh tukar sekampit beras ni dengan 3 kampit tepung. Dan mungkin juga dengan sekampit beras ni, saya boleh tukar dengan 5 kampit garam. Macam tu lah. Okay. Next. Okay, bila saya sebut tadi, dianya datang dengan berpasang-pasangan. So, mestilah dia ada lebih daripada satu kan. So, kita ada 8 mata wang utama yang menjadi mata wang popular untuk didagangkan. Alright. Untuk didagangkan. So, dekat sini dia disusun mengikut hierarki dia. Dia mesti ada ranking. Kalau 8 orang dia duduk sebaris, susah juga nak tukar. Kan? So, jadi, bila 8 mata wang ni, dia mesti duduk dalam hierarki dia tersendiri. Saya tak tahulah macam mana dia orang ni judge hierarki tu. Saya tak perlu nak ambil tahu pun. Tapi cuma saya diajar ialah ini hierarki dia. Kau kena ingat. Jadi bila kita sebut hierarki, dah macam MLM lah. So bila kita sebut hierarki, kita kena tahu yang siapa duduk di atas, dia orang yang paling power lah. Maksudnya paling tinggi darjat dia lah. Darjat dia. Dan bila orang bawah dia nak berpasangan dengan dia, mesti duduk belakang dia. Betul tak? Kalaulah ada orang nak berpasangan dengan dia, duduk di depan, yang dia tadi tu bukanlah lagi hierarki tertinggi. Okay, faham Alright, jadi mata wang ni disusun kod ranking tadilah saya sebut So, dia dimulakan dengan euro, kemudian diikuti dengan Great Britain pound sterling, Australian dollar, New Zealand dollar, USD dollar, Swiss francs, Canadian dollar dan Japanese yen. So ada terselit satu mata wang Asia kat bawah tu, iaitu Japanese yen. Mata wang di dunia ni banyak. Jangan salah faham. Mata wang yang paling banyak didagangkan. Dalam istilah lebih mudah faham. Okey. Dan bila dia ditulis di dalam MetaTrader ataupun tool platform yang kita akan trade nanti kita akan belajar, dia hanya digunakan sebagai singkatan lah. Bila kita nak trade euro, dia akan disingkatkan kepada EUR, euro. Begitu juga dengan Great Britain, dia akan disingkatkan kepada GBP. Okey. Dan setiap currency ni pun dia ada nickname dia. Nickname dia ni biasanya kalau kita lihat atau kita baca majalah-majalah financial, dia akan menggunakan nickname yang benda ni lah yang dia akan tulis lah kadang-kadang bagi memperindahkan. Macam saya lah, nama saya Asmar tapi nickname saya Cimai. Cimai ni asalnya ialah Hasmar M-A-R belakang tu. Dulu orang panggil saya Ma kan. Lepas tu bunyi dia macam planet Mars pula. Lepas tu macam perempuan nak sikit kan. So dia orang ubah sikit jadi Mai lah. Kemudian pada tahun 1985, iaitu waktu saya sahaja 5, saya merupakan seorang pemain bola sepak yang glamour jugalah dulu. Jadi ada seorang favorite friend saya, dia kata nama Mai ni macam pendek sangat. So dia yang bagi nama Cimai. C-I-M-A-I. Dan saya guna sampai sekarang lah. Okay, itu selingan lah
Okey. Kita balik tadi. Bila saya sebut dia diwujudkan dengan pasangan, dia mesti ada pair. Dan bila dia sebut pair ni, dia mesti ada nama untuk setiap pasangan tu. Contohlah bila kita kahwin kan. Kita akan sebut suami isteri. Bila kita ada anak, anak lelaki, anak perempuan. Bila kita kat sekolah dulu, pandai dengan tak pandai. Malah takkan nak sebut bodoh lah kan. Pandai tak pandai. Macam tu lah. Dia berpasang-pasangan. Okay, dekat paparan skrin saya tunjuk dua jenis pair yang saya pasangkan. Iaitu pair Euro dengan USD dan pair USD dengan JPY. Okay. So, bila kita sebut mata wang tadi, pair dia. So, nama yang diberi pada pasangan ini ialah base dengan kod. Base ni menjadi satu penanda aras. Kod ni ialah sebut harga. Nilai yang akan berubah-ubah, kod lah. Faham? Okay, konsep dia macam ni. Contohlah, Euro menjadi sebagai base. Jadi base ni selalunya kita ambil satu lah. Utama. Kalau kita buat base 2 kan, kita nak kena kali pula lagi. Susah kan? Jadi base tu kita ambil satu lah. Okay, satu. Jadi, kod ialah nilai yang perlu ada supaya kita boleh tukar untuk mendapatkan base tadi. Okay, macam kes dalam skrin yang paling kiri yang dah lihat. Okay, Euro base tu mesti satu lah. Lepas tu nak darab 10 ke, nak darab 20 ke, terpulang pada kita lah. Baik, faham? Alright. So, untuk sampel kedua, yang di sebelah kanan skrin anda, sama juga. Cuma saya nak bezakan je lah. USD bertindak sebagai base pula. JPY bertindak sebagai kod. Macam saya cerita awal tadi, dia mesti ada hierarki. So, kalau kita tengok balik slide, Okay, Euro tadi saya buat comparison Euro dengan USD. Nampak tak hierarki dia Euro di atas, USD di tempat ke-5, 6. Okay. So, kita tak boleh trade dia jadi USD Euro. Sebab Euro hierarki dia paling atas. Tapi kita boleh trade sampel yang kedua saya tunjuk tadi, USD JPY. USD mendapat tahta di depan. Sebab, walaupun dia duduk di tempat ke-6, kalau dibandingkan dengan Euro, tapi dia boleh duduk di depan sebab dia dibandingkan dengan currency yang duduk di bawah dia, hierarki dia. Macam saya cakap tadi lah, bila kita di dalam hierarki, kita tertinggi, kita mesti duduk depan. Mana ada orang pangkat besar nak duduk belakang? Betul? Okay, sama kes dengan USD, base dia adalah satu lah. Jadi, yang menjadi kod dia ialah JPY. So, JPY dalam slide ni dia tulis 80.70 yen. Saya harus mengeluarkan JPY, Japanese yen, sebanyak 80.70. So, itu yang disebut exchange. Dan bila kita tukar ni, kod ni akan sentiasa berubah-ubah. Sebab tu kita pergi money exchange dekat mana-mana pasar raya ke apa semua. Dia akan tulis display kat atas tu. Kalau tak percaya, cuba datang besok. Cuba datang lusa. Cuba datang seminggu selepas tu. Pasti nilai kod tadi dah berubah dah. Tapi dekat money exchange sebenarnya dia tulis we buy, we sell lah. Maksudnya kalau kita nak beli mata wang tu, berapa yang kita kena bayar kat dia. Dan kalau kita nak jual mata wang balik, berapa yang kita nak bayar kat dia. Sama konsep. Cuma kita ni adalah secara online trading lah. Okay. So, berbalik pada soalan saya tadi, kod ni akan sentiasa berubah-ubah.
Jadi apa berlaku seandainya saya ambil contoh Euro USD ya. Apa yang akan berlaku kalau untuk mendapatkan 1 euro, saya perlu mengeluarkan 1.580 kosong. Ha, bermakna saya kena keluar duit lebih pula. Tadi saya keluar 1.28000. Tapi sekarang saya nak kondisi sekarang tiba-tiba dia jadi 1.58000 untuk saya tukar. Jadi kat sini memberitahu yang um, mata wang USD ni melemah. Sebab tu kita selalu tengok bulletin utama kan. Kadang-kadang kan dia ada beritahu ringgit didagangkan mengukuh sedangkan tinggi kod yang kita nak keluar, terpaksa keluarkan untuk dapatkan base. Currency yang kita tengah pegang tu adalah currency yang sedang melemah. Kod tu tadilah. Pening kan? Tak pening lah. Kalau dengar pelan-pelan, faham kan? Mesti faham. Okey. Tapi biasalah dalam istilah forex ni, kat luar sana nanti industri ni, anda akan jumpa ada orang akan buat statement Euro USD, dia kata Euro strong. Sebab dia macam ni, bila kita menyebut benda yang berlawanan, sama ada kita sebut dia kuat ataupun lemah je lah. Kalau kita nak sebut dia Euro weak, bermaksud USD pada waktu tu kuat. Kalau kita selalu dengar istilah orang sebut Euro kuat, bermakna Euro weak, bermaksud pada ketika itu USD kuat. Jadi bila kita sebut USD kuat, mata wang kod tadi akan turun lah. Sebab saya hanya memerlukan kalau USD kuat bila saya nak tukar kepada 1 euro, mungkin saya hanya memerlukan 1.0800 saja untuk dapatkan. Jadi bermaksud nilai USD pada waktu tu sudah mengukuh. Okey. Alright, saya rasa kita cover 3 topik ni saja dahulu, iaitu apa itu definisi foreign exchange dan apa 8 mata wang utama dan pasangan macam mana berlakunya sebut base dengan kod tadi. Okay, nanti kita akan sambung pada next sesi. Alright, so malam ni kita dah belajar 3 slide, iaitu apa itu forex, apa 8 mata wang utama dan apa yang dimaksudkan dengan pasangan pair, apa itu base dan kod lah. Okay, so insyaAllah kita akan sambung pada next slide pada sesi video yang akan datang. So saya ini first time kot saya buat kot. Sila like dan subscribe channel YouTube Faculty of Forex untuk anda mendapatkan ilmu-ilmu yang boleh memberi manfaat pada anda, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.